Astagfirullah. Ustaz. Ada sejadah kat belakang. Ada sejadah kat belakang. Boleh kan? Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas berminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ila salatina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa ila baqiyati sahabati ajma'in, thumma ila rahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa khususan abaina wa ummahatina wa akhawatina wa masyayikhina syaikina ilahum. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita sentiasa melahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran ini kerana Allah masih lagi menunjukkan tanda-tanda kasih sayang kepada kita. Kerana itu dia bagi kita kekal berada dalam Islam, berada dalam iman. Kemudian tanda kasih sayang Allah juga, Allah menjinakkan hati kita, jiwa kita sentiasa lembut untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, dan kita berada di tempat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tempat ini juga disebut sebagai taman di antara taman-taman syurga. Jadi Rasulullah suruh bila kita melalui taman syurga tu, dia suruh kita singgah. Kalau kita ni berminat nak masuk syurga, jadi bila kita singgah tu, kita dapatlah rasa ketenangan. Walaupun hati kita gelisah di luar, bila masuk saja di tempat ini, kita akan rasa tenang. Begitu juga apabila Allah pilih kita pergi ke rumah dia di Baitullahil Haram untuk pergi ke tanah suci, tanah haram Makkah al-Mukarramah, juga Allah akan memberikan kita suatu anugerah yang sangat besar. Jadi sempena cuti sekolah ni, ramai saya difahamkan kita dijemput oleh Allah untuk menjadi tetamunya ya, di Makkah al-Mukarramah. Saya nak sedikit bagi tip-tip panduan-panduan bagi orang yang nak menjejakkan kaki ke tanah haram Makkah al-Mukarramah. Juga bagi yang tak begitu sebagai persiapan untuk kita memahami tujuan kenapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana. Jadi bila kita nak jadi tetamu Allah, kita wajib menjaga adab-adab sebagai seorang tetamu. Jadi nak menjaga adab-adab sebagai tetamu ini ada dua, tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Tetamu Allah di Mekah, ya, kalau di Madinah itu tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulnya. Kita dapat bayangkan bagaimana seseorang yang dijemput untuk menjadi tetamu. Sudah tentu orang yang dijemput itu kena menjaga adab-adab tata susila supaya kita tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita baca lembaran sejarah lah, di antara orang yang duduk di Madinah ni ialah Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik kalau dia masuk je, jejak dia sepadan
Bandar Madinah Al-Munawwarah dia tidak pakai kasut. Sebelum itu dia berkenderaan menaiki unta. Bila sampai sepadan masuk tanah haram Madinah, dia turun daripada unta, daripada kenderaan dia, dan dia berjalan kaki tanpa berkasut. Ditanya oleh anak-anak murid dia, kenapa tuan lakukan sedemikian rupa? Kata dia, aku malu dengan Rasulullah, ya. Sedangkan Rasulullah berada di bawah bumi, aku berada di atas bumi, dalam keadaan berjalan memijak dengan kasut. Kasut tu dianggap satu yang agak rendah darjat, ya, kerana dia dibawa tapak kaki. Dan kita pijak pula dengan kasut itu yang bagaimana jasad Rasulullah berada di bawah. Itu kata Imam Malik, tiap-tiap kali aku masuk aku akan tanggalkan kasut. Itu bagi Imam Malik lah. Kita kalau yang nama Malik je tak apa, ya, ataupun kita orang biasa pun tak apa, tak salah. Tapi adab kita kena jaga lah ketika kita berada di Madinah Al-Munawwarah, ya. Kalau seboleh setiap langkah yang kita langkah di bumi Madinah itu kita bersalawat kepada Nabi SAW. Seboleh-bolehnya begitu. Jangan kita tengok benda lain. Yang lain tu shopping-mopping tu nombor 2 lah, ya. Tapi manusia sudah dilalaikan dengan kekayaan dunia, ya, sehingga kan kadang-kala kita terlupa nak pergi ke masjid awal-awal. Pergi masjid pun macam terpaksa pergi hujung-hujung. Jangan sebegitu kita bila berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kita tutup hati kita dengan shopping-shopping ni. Kalau terbuka pun buka sikit-sikit je. Boleh beli barang, boleh. Jangan jadi sebagai matlamat kita pergi Madinah tu nak shopping barang banyak-banyak, jangan. Ya. Bukan tujuan itu sebenarnya. Begitu juga apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Mekah, tak kira sama dipanggil dengan haji ke atau umrah ke, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab apabila kita telah menyahut panggilannya dengan perkataan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, hamba-Mu datang ya Allah. Datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu, la syarikalah. Aku berjanji dan mengatakan bahawa la syarikalah, aku tidak ada sekutu denganmu. Aku tidak sekutu denganmu. Labbaik innal hamda, sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat itu lakal wal mulk, ya, bagimu dan tidak ada sekutu bagimu. Ini setelah kita jawab, Allah memanggil dengan ayat yang dirakamkan dalam surah Ali Imran ayat ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Allah telah mewajibkan kepada sekalian manusia. Disebut 'alan nas tu, nas maknanya semualah manusia, bukan orang Islam saja, ya. Walillahi 'alan nas, diwajibkan ke atas sekalian manusia hajjul bait, menunaikan haji al-bait di rumah yang dah ditentukan oleh Allah. Man istata'a, bagi siapa-siapa yang mempunyai istita'ah. Dalam bahasa kita, istita'ah itu ialah berkemampuan, ya, ilahi sabila, untuk sampai kepada rumah Allah. Istita'ah itulah yang disebutkan ada di antara orang yang dikatakan berkemampuan itu ialah daripada kalangan orang yang merdeka, ya. Juga orang tu daripada kalangan orang Islam. Islam merdeka. Juga termasuk istita'ah ialah mereka yang berakal. Dan juga orang yang dikata istita'ah itu ialah orang yang cukup umur. Maka kanak-kanak tak wajib, orang gila tak wajib, orang kafir dia tak wajib dan diharamkan masuk, ya. Dan satu lagi ialah orang yang boleh mempunyai kecukupan, kemampuan di segi material ataupun apa juga persiapan untuk sampai ke sana. Cukup syarat boleh lah. Kalau tak cukup syarat, dia tak jadi wajib. Maka tak berdosa kalau dia mati.
Maka istita'ah dia masukkan berkemampuan tu ada kala dengan sendiri, ada kalanya dengan pertolongan orang lain. Kalau dengan sendiri itu perjalanan pergi ke sana tidak ada bahaya, ya. Kalau berlaku peperangan tak ada. Kita ingat tak masa tahun perang Teluk tu tahun 90 tak silap saya, tahun 90 perang Teluk. Masa tu hukum menunaikan fardu haji dia jadi tak wajib. Ada orang yang berkemampuan nak pergi tapi tak boleh pergi, mati sebelum buat haji dia tak berdosa. Sebab dia tak wajib. Hukum tu dia fleksibel, dia boleh berubah. Haji ni dia boleh berubah. Ya, mengikut keadaan, mengikut situasi diri kita. Sebab ramai kalau katalah pergi haji ni satu hukum yang mesti kita kena buat. Kalau kita tak buat, berarti kita akan dianggap melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semata-mata. Artinya bagi yang tak mampu, ada yang setengah mati tak buat haji pun. Tapi dia boleh lakukan dengan pertolongan orang lain, disebut badan. Badan. Artinya kalau masih hidup dia mampu buat haji. Tapi dia tak sempat buat kerana halangan-halangan yang menyebabkan dia tak sampai. Maka dia hendaklah tunaikan dengan cara kemampuan pertolongan dengan pertolongan orang lain. Bagilah upah pada orang yang nak buat. Upah. Tapi kalau masa hidup dia memang tak mampu. Dari segi keuangan dia memang tak cukup. Kata orang kaya pagi makan petang, kaya petang makan malam, kaya malam makan pagi. Jadi hari-hari dia cari, lepas dapat terus dia makan, habis masa tu juga. Dia tak mampu. Orang ni yang saya sebut ni, kalau dia meninggal, dia tidak diwajibkan badan. Dia tak ada wajib. Yang badan wajib ni orang yang mampu tapi dia terhalang dengan sebab sesuatu yang menyebabkan dia tak sampai. Mati dia. Macam baru-baru ni berlaku peristiwa 11 September. 11 September lebih kurang 50 minit sebelum masuk waktu maghrib pada hari Jumaat. Jadi wukuhnya pada 23 September, berlakunya 11 September. Yang mati lebih kurang 113 orang. 113 orang, termasuk kanak-kanak dan termasuk orang Malaysia 6 orang. Jadi mereka ini tidak melaksanakan kerja haji. Dia tak mampu pasal apa? Dah meninggal sebelum wukuf. Dia tak dapat laksanakan kerja haji. Jadi keluarganya wajib mencari orang yang boleh melakukan badal haji untuk mereka. Hatta kalau sekiranya dia dah kerja haji, semua dah buat belaka dah. Cuma dia tak tawaf ifadah dan sa'i ifadah, maka dia dianggap masih tidak menyelesaikan kerja haji, maka perlu dia badalkan. Itu kenalah dengan pertolongan orang lain. Dia tak mampu, dah meninggal, sudah mati, ya. Itu yang katakan bahawa orang-orang yang nak melaksanakan kerja ini bergantung kepada man istata'a ilaihi sabila. Syarat istita'ah tu kita kena tengok. Baik, sekarang ni orang pergi mengerjakan umrah. Dan umrah ni memanglah kalau kita nak tengok di segi hukum, seumur hidup sekali je. Tapi orang yang berkemampuan, kata orang-orang beruang, ya, orang Petronas ni banyak orang beruang. Bukan beruang panda tu, mana beruang. Tapi sebut cepat jadi beruang. Jadi orang beruang ni, orang beruang ni, dia boleh pergi tiap-tiap tahun. Saya kalau tanya pendapat peribadi saya lah, taklah berapa galak dia pergi setiap tahun, ya. Kalau lepas dalam 3 tahun, 5 tahun bolehlah. Kalau tiap-tiap tahun, baiklah kita infakkan duit kita tu kepada orang yang tak pernah pergi, terutama kepada keluarga kita yang teringin sangat nak pergi. Kita bagi kepada mereka adalah lebih afdal. Setakat nak buat ibadat, buat amalan di Malaysia pun boleh. Kenapa kita tak bersusah payah mencari duit, mengumpulkan duit nak bagi tiap-tiap tahun? Ya. Walau bagaimanapun bukanlah hukumnya haram. Dari segi hukum adalah lebih baik kita bagi peluang pada orang tak pernah pergi lagi.
Ya, kerana hukum asalnya buat haji seumur hidup sekali, buat umrah pun seumur hidup sekali saja. Kita boleh bagi peluang pada orang lain. Dan saya fikir kalau kita boleh bagi peluang pada orang lain, lebih besar dia pahala dia. Dan mungkin barangkali Allah murahkan lagi rezeki, kita bukan sekat seorang dua boleh bagi. Kali pertama mungkin seorang dua, lepas tu mungkin 20 orang kita boleh bagi. Kerana orang yang pergi itu mendoakan bagi kita. Sudah tentu dia berdoa untuk kita. Ya, sebab itu bila kita membantu orang lain ni, Allah akan bantu kita. Kita tak sedar. Ya. Baik. Wa man kafara ni kalau tuan-tuan perhati dalam ayat 97 surah Ali Imran ni, pesanan Allah kepada wa man kafar. Man tu ditujukan kepada siapa sahaja kafara kufur, dia ingkar, dia tak nak pergi. Tadi kita kata pergi mengikut kemampuan, tapi dia tak mampu, dia tak nak pergi. Bukan pasal tak mampu, memang tak nak pergi Mekah. Itu orang kufur disebut. Tak nak. Maka Allah jawab dengan cara yang bahasa cukup lembut tetapi tegas dan keras. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Apa makna? Maka jawab apa tu fa jawab disebut ya. Inna tu taukid, sesungguhnya Allah ghani, Allah Maha Kaya. 'Anil 'alamin, dia berseluruh alam. Kamu tak usah duduk pandai-pandailah buat hukum sendiri. Kamu tak nak ingatkan aku, sedangkan aku dah bagi banyak nikmat kepada kamu, tapi kamu kufur, kamu terima hukuman nanti. Jadi Tuhan tak sebut hukuman secara spesifik, tetapi dia akan mengenakan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita refer ayat lain, apa ayat yang mengatakan orang yang kufur? Ya, maka dia akan kena apa? Ayat yang orang kufur, apa yang Tuhan sebut? Yang tidak syukur kepada Allah, dia kufur lah tu. Ayat apa? Tak apa, saya tanya, saya jawab ya. La in syakartum. La in syakartum tu. Sebab di ujung tu kafartum kan? La in syakartum. Siapa yang syukur? La in syakartum la azidannakum, aku tambah. Engkau syukur nikmat aku tambah. Aku tambah maksudnya aku akan beri lagi apa yang kamu nak, apa yang kamu teringin, kamu akan dapat. La azid, ziyadah tu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu ialah tambah. Ziyadah. Ya. La in syakartum la azidannakum. Ayat yang kedua tu. Wa la in kafartum. Kalau kamu kufur, bukan kata kalau kamu syukur aku tambah. Kalau kamu kufur, aku tak nak tambah. Tak apa, tak nak tambah, hak ada pun dah cukup. Kan? Tapi yang kita takut, ujung Allah sebut, inna azabi lasyadid. Azabku yang bersangat. Ini yang saya sebutkan tadi. Wa man kafara, dia boleh kaitkan kepada ayat itu, bahawa siapa yang tidak kufur, dia akan menerima azab. Cuma Allah tak sebut azab dia di sini. Allah menggunakan bahasa kiasan yang cukup cantik, lembut tetapi tegas dan keras. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Aku tak heran kalau kamu tak nak syukur kepada aku pun. Itulah maksudnya. Okey, tuan-tuan, sebagai tip yang saya sebutkan siapa nak pergi umrah, bawa keluarga ya. Seruan ini sebenarnya adalah seruan ya, seruan kamu diterima dan bahagialah kamu. Bekalan kamu itu bekalan kamu yang halal. Ya, walaupun tuan-tuan kita nak pergi umrah, kita cuba bersihkan betul-betul. Duit kita, perbelanjaan kita tu yang suci, bersih. Yang syubhah pun kita tak nak. Pasal Tuhan nak nilai setiap sen yang kita belanja ke jalan dia. Hatta kita masa nak beli ihram pun dah dia mikir. Nak beli buku kita nak baca kan. Beli minuman makanan, nak buat kenduri, nak pergi. Itu semua dikira oleh Allah. Bersihkanlah, sucikanlah, jangan kotorkan. Ya, kalau sekiranya apa yang kamu buat itu halal, kenderaan yang kamu naik kenderaan yang halal. Ya, dan haji kamu ke umrah kamu ke adalah yang mabrur, tidak ditolak. Ya, tapi sebaliknya kalau tak betul, kalau ini tidak halal,
tidak diterima seruan kamu itu. Ya, tidak ada kebahagiaan untuk kamu. Jika bekalan kamu itu daripada haram atau syubhah, perbelanjaan kamu, ihram kamu itu adalah tidak sempurna, maka akan ditolak. Itu yang kita bimbang tu, rahsia dalam kita bertalbiyah. Kan itu orang yang bertalbiyah ni, kalau kita perhati dia memang dah dalam keadaan bersedialah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam perjalanan tuan-tuan dan puan-puan ya. Sekarang ni lah kalau ikut bulan 12 ni tuan-tuan terlalu ramai. Kami di Reha Travel pun sudah melebihi 6,000 orang tuan-tuan bulan Disember saja. Maknanya terlalu ramai orang menghabiskan belanja untuk pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah ya. Dan kita kena sewa lah A380 380 Airbus yang 2 tingkat tu. Mana setiap hari ada saja penerbangan yang pergi ya. Tapi alhamdulillah kita diberi lagi kelonggaran tuan-tuan ya. Ada hak pendaratan di Madinah Al-Munawwarah. Saya duk jangka insya-Allah hujung tahun ni, tahun depan lah, hujung tahun depan. Ataupun musim haji tahun depan barangkali, kalau tidak ada apa-apa mungkin barangkali kita boleh menggunakan kereta api laju lah daripada Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Sebab stesen saya tengok masa musim haji depan sudah pun siap. Cuma rail saya tak tahulah. Sebab tengok stesen lampu dah dipasang semua macam dah siap lah. Ya, wallahu a'lam. Paling tidaknya 2017 lah. Kalau 2016 siap 2017 awal tu dia boleh guna dah. Ya, dia mula nak running perjalanan itu. Dan kecepatan masa lebih kurang 1 jam lebih sikit saja daripada Madinah ke Mekah dalam jarak 420 km. Kalau daripada Jeddah ke Madinah itu 447 km. Jadi siapa mendarat di Jeddah tu dia kena mengambil masa lah sikit. Ya, lebih kurang 6 jam, 7 jam. Kalau di Madinah ke Mekah tu kuranglah sikit dalam 6 jam, 5 jam setengah gitulah ya. Baik. Apa yang kita lakukan tuan-tuan? Ada 2 yang tuan-tuan boleh nampak. Satu, ada orang daripada Mekah, daripada Malaysia masuk ke Mekah ni. Okey. Satu lagi, ada penerbangan dia pergi ke Madinah dulu. Cuma kita kena faham, Madinah dan Mekah, 2 bandaraya suci ini yang menjadi matlamat kita untuk mengerjakan umrah ialah di Mekah. Madinah ni hanya sebagai kadar untuk kita nak berziarah saja. Kerana itu ada orang yang nak terus ke Madinah dulu, dia tidak melibatkan kerja-kerja umrah. Cuma dia dapat pahala umrah saja. Kalau dapat solat Masjid Quba 2 rakaat. Setelah kita berwuduk di hotel, solatlah 2 rakaat di Masjid Quba. 2 rakaat. Apa jenis solat pun tak kira, dapat pahala seperti mengerjakan satu umrah. Itu istimewa. Jadi kalau siapa pergi Madinah dulu, saya nasihatkan supaya banyakkan juga masa yang terlapang pergi ke Masjid Quba. Hari-hari pergi Masjid Quba tu. Sebelah pagi ya, mungkin kalau ikut package dia bawa lah setengah-setengah tu dia bawa sekali je. Kita boleh bawa 2 kali, 3 kali. Tiap-tiap kali kita berwuduk di hotel, naik teksi atau nak jalan kaki pun tak apa, 3 km je. Rasulullah jalan kaki. Dia pergi Masjid Quba. Solatlah 2 rakaat. Apa solatnya? Tahiyatul masjid boleh, solat sunat hajat boleh, sunat duha boleh. Asalkan 2 rakaat saja. Tapi jangan lepas 2, buatlah lebih sekurang-kurang. Buat 2 dapat dah pahala macam kita mengerjakan satu umrah. Pahala tak kurang sikit pun. Sedangkan kalau di Mekah kita kena pakai ihram. Kita kena pergi ke miqat. Kita kena niat di miqat. Dah berniat umrah tu kena jaga larangan ihram. Dah jaga larangan balik ke Baitullah pula kena tawaf 7 kali dengan syarat-syaratnya. Dah selesai tu kita kena bersa'i dengan syarat-syaratnya. Dah selesai dah bersa'i kena bergunting pula yang dinamakan tahallul. Bergunting itu tahallul lah dalam kerja umrah. Kalau nak tahallul kena gunting. Orang gunting tu dia tahallul. Tahallul gunting, tahallul gunting. Itu orang kompiu dalam haji tu. Dalam kerja umrah, tahallul kita nak tahallul dengan kita gunting. Nampak tu?
Kalau orang yang mengerjakan haji nak tahlul, tak semesti dia bergunting. Ada ketika orang buat haji, dia kata, kamu dah tahlul ke belum? Ini kerja haji dah. Saya dah bergunting dah, tapi belum tentu tahlul. Kita kena ingat, orang yang nak tahlul haji ni, dia nak tahlul awal, dia kena buat dua perkara. Tiba-tiba dia gunting satu je, dia belum tahlul. Dia kena buat dua perkara, baru jadi tahlul awal. Dia buat tiga perkara, baru tahlul sani. Itu dalam haji, tuan-tuan kena kursus sampai 17 siri. Itu baru tentu boleh faham gitu. Kalau umrah sekat 2 kali, 3 kali, dah okey dah. Dia boleh faham. Tengok, contoh dia buat tahlul. Orang kata tahlul dalam umrah, nak tahlul, gunting. Siapa yang dah gunting, dia sudah tahlul. Itu makna dia. Sebab tahlul gunting ni benda yang apa panggil? Apa sebut? Benda nak kata sama tidak yang dia berkait. Dia berkait, ya. Siapa dalam umrah ni cerita hari ni cerita umrah ni. Siapa yang tahlul, dia kena gunting. Siapa dah gunting, dia sudah tahlul. Itu makna dia gitu. Baik, gunting apa? Gunting rambut. Sebab ada ke orang gunting bulu ketiak? Ada orang gunting bulu dada. Ada orang gunting bulu dada. Ada orang gunting bulu roma ke, misai ke, janggut. Dalam mengerjakan umrah tak boleh. Dia mesti wajib bergunting atau bercukur. Kalau sunat, nak sunat bercukur. Kalau tuan-tuan dalam kerja umrah nanti, kalau nak sunat, kita bercukur lah. Lepas selesai kita mengerjakan umrah, maksudnya kita dah bersa'i lah, dah apa panggil, sampai di Marwah kan, jangan gunting lagi. Kalau nak pahala lebih lah, keluar daripada Marwah, pergi cari kedai gunting, kedai cukur. Kalau kita rasa nak cukur sendiri, barulah bisa cukur. Pergilah jauh-jauh sikit, cukur sendiri. Tapi itu kedukuk sangatlah, pergilah kedai gunting. Cuma kedai gunting ni dia demand. Kalau orang ramai, dia cas 30 riyal. Cukup je mak oi. Terlalu mahal. Tapi kalau orang tak ada, 10 riyal. Kadang 5 riyal dia bagi. Tapi bila orang dah mula beratur panjang je, dia naik dah 30 riyal. Dia ambil duit dulu. Takut orang terkejut. Sebab apa? Cukup sekejap je, dia berapa minit je kan. Tapi dia cas 30 riyal. Musim haji 30 riyal. Kalau umrah mesti orang ramai-ramai 30 riyal. Duit Malaysia 35 ringgit tu. Tu dia. Boleh tambah sikit lagi, boleh beli mesin tu. Mesin Panasonic. Mesin yang pakai elektrik tu. Boleh banyak kepala kita cukup. Tengok dia cas begitu sekali kan. Pasal apa mahal? Dia kata sewa kedai mahal. Sampai 150,000 setahun. Dia nak cover lah tu. Baik, cukur sunat. Tapi kalau gunting dah memadai sekurang-kurang 3 helai. Timbul isu orang yang nak bergunting, rambut tak ada. Macam mana kan? Dia buat umrah, dah selesai semua. Umrah yang dia buat tu kali yang pertama, dia dah cukur. Dah licin berni. Dah tak ada rambut. Sebab umrah pertama dia dah licin kan. Buat umrah kali yang kedua, rambut tak tumbuh lagi. Itu sampai buat tahlul, dia nak gunting apa? Itu yang dia kata gunting rambut, gunting janggut, gunting misai, gunting bulu ketiak. Tak boleh. Dia mesti fokuskan rambut juga. Cuma, tuan-tuan tengok ada 3 keadaan saya nak sebut di sini. Supaya jangan salah faham ya. Yang kita kata nak gunting tu rambut. Okey, rambut tak ada. Sebab bergunting tu salah satu daripada rukun umrah. Cuba kira rukun umrah ada berapa? Pertama, berniat mengerjakan umrah. Berniat tu di mana? Berniat tu di miqat. Berniat di miqat itu wajib umrah. Sebab itu terlanggar daripada miqat pun sah, tapi kena bayar dam. Berniat sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya, itu rukun dalam mazhab Syafi'i.
Ya, mesti kita kena niat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya, mesti kita kena niat. Cuma mungkin barangkali bagi perempuan dia ada lagi tambahan niat bersyarat. Tengok dia nak masuk daripada Jeddah ke Mekah ke nak masuk daripada Madinah ke Mekah. Kalau dia nak masuk daripada mana sekalipun, tengok keadaan diri dia. Kalau diri dia sudah berada dalam uzur, dia tahu duduk di Mekah ni, biasa orang duduk Mekah seminggu kan, 8 hari 9 hari tu lebih lama kan. Baik, takut dia katalah dia nak masuk, dia dalam keadaan uzur ni, dalam uzur, masuk Mekah, uzur dia berpanjangan. Lepas sehari tak bersih-bersih, kira-kira 10 hari. Wanita ni sepanjang uzur berapa hari? Perempuan tanya orang perempuan lah. Tanya lelaki dia reti. Tapi ada reti dia pandai juga Sepanjang-panjang wanita uzur berapa hari? 15 hari, betul lah tu. Itu ikut mazhab Syafi'i lelaki pula. Perempuan 15 hari. Jadi katakanlah uzur dia 10 hari. Dia dah niat ni. Orang berniat, dia kena jaga larangan ihram sampai bila-bila. Selagi tak tahlul, dia kena jaga. Masuk Mekah 10 hari pula uzur, dia tak boleh tawaf, tak boleh sa'i. Duk jaga larangan ihram. Tapi saya nak pesan wanita pergi sana bila dia dalam keadaan uzur, berpanjangan pun janganlah sedih. Sebab menjaga larangan ihram itu satu ibadat. Kita sentiasa ditulis pahala oleh Allah. Lagi lama kita berada dalam ihram, lagi besar pahala. Kita kiaskan macam kita duduk dalam masjid. Dalam masjid kita duduk lama, tak apa-apa pun. Niat i'tikaf. Macam yang dalam ihram, niat ihram. Kalau dalam masjid niat i'tikaf. Jadi pahala itu sentiasa berjalan. Yang wanita tadi niat ihram, menjaga larangan-larangan ihram. Kita kalau dalam masjid, kita niat i'tikaf, jaga adab-adab ketika dalam masjid, pahala berjalan. Wanita tadi pun sama juga, niat mengerjakan umrah atau haji dalam ihram, dia menjaga larangan ihram, lagi lama dia berada dalam ihram, lagi besar pahala. Jangan rasa sedih. Sebab saya dengar ramai sangat bila sedih tu monyok je muka tu. Rasa macam tak gembira dengan kedatangan uzur. Itu yang makan ubat macam-macam tu. Makan ubat itulah ubat ni nak bagi tahan sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha aja dapat pahala. Baik. Cuma satu kelonggaran yang saya sebutkan ini, niat nak masuk ke Mekah tu niat secara bersyarat. Bersyarat macam mana? Begini saya ajar. Niat biasa, niat di miqat ni. Di miqat tu masuk kalau di Madinah Bir Ali lah. Kalau di masuk melalui Jeddah di mana? Di mana? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil tu di mana? Oh, ingat ke dah selepas dah? Tanya lagi dah. Qarnul Manazil tu dia Taif, ya. Tapi saya tengok kapal terbang dalam laluan dia tak ikut Qarnul Manazil kan. Saya tengok ada satu kawan yang buat laluan, pilot yang buat laluan nak pergi Jeddah. Kalau dia daripada Riyadh kan, dia tak lalu Qarnul Manazil. Dia melalui Zatul Irqin. Zatul Irqin ni orang Iraq. Itu miqat bagi orang Iraq. Tak tahu lah ni, saya petang ni saya ke Sabah. Tak tahu, mungkin nak tanya kawan-kawan yang berbincang dalam muzakarah haji. Tahun ni buat di Sabah. Ya. Saya petang pukul 6.30 terbang ke Sabah buat muzakarah haji peringkat kebangsaan. Mungkin kita nak bincang miqat yang sebenar tu di mana? Adakah di Qarnul Manazil atau di Zatul Irqin? Sebab kapal terbang ni di udara. Kita berniat di udara. Memang kalau ikut orang-orang Indonesia, setengah daripada Pak Kiai dia kata tidak ada Rasulullah berniat di udara. Memang dia punya syadid di hukum dia, mesti di daratan. Di mana tempat kita mendarat, di situlah tempat yang kita niat. Jadi di Jeddah lah dia niat. Kita dalam mazhab kita tak boleh. Sebab di Jeddah tu sudah melepasi miqat. Dah terlepas.
Jadi kita kena niat sebelum dia. Sebelum dia tu di qarnul manazil atau zatul irqin. Saya ingat zatul irqin kalau dia daripada Riyadh. Sebab ada setengah kapal terbang dia transit di Riyadh. Dia hala nak datang ke Jeddah tu dia lalu zatul irqin. Tak nama lagi qarnul manazil. Sekarang ni popular dengan qarnul manazil. Qarnul manazil. Tanya qarnul manazil pun tak tahu mana. Kalau dulu ya lam lam, ya lam lam, ya lam lam. Kalau ada ustaz lama yang pernah saya temu juga nak bawa jadi mursyid lah, jadi mutawih kan. Mana kita nak bawa jemaah, di mana tempat kita nak berniat ni? Kalau kita bawa jemaah daripada Malaysia masuk ke Mekah terus, dia sebut ya lam lam, Allah ketinggalan lama kamu ni. Pergi kapal laut ke? Orang pergi niat kat ya lam lam tu, orang ni kapal laut. Zaman dulu. Dengan kapal terbang ni sama ada dia apa tadi? Qarnul manazil ataupun zatul irqin. Zatul irqin. Kena sebut tu. Ni sebab saya kata keadaan tak sama penerbangan kita. Bila berbetulan dengan miqat tadi, kita pun niat. Niat macam mana kalau dia nak bersyarat? Sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya. Sekiranya, tu syarat tu. Uzur aku berpanjangan sehingga kembali aku atau keluar aku daripada tanah haram Mekah Al-Mukarramah, maka halallah diri aku. Dia buat syarat gitu. Dia ta'liq. Dia buat syarat gitu. Sebab apa? Takut nanti sampai balik masih lagi uzur. Ni niat ketika wanita tu dalam keadaan uzur. Dia buat syarat kalau uzur berpanjangan, tapi masa berada di Mekah tu sentiasalah jaga larangan. Tapi jangan bimbanglah, pahala berjalan. Cuma rezeki tak ada, tak boleh nak tawaf sa'i kan? Sebab uzur, wanita uzur mana boleh tawaf kan? Dia macam solat lah, solat tak boleh. Untunglah cuti duduk tanah haram, pahala 100,000 tetap dapat. Menjaga larangan ihram tu 100,000 pahala tu. Pergi-pergi cuti. Seronok, patut seronok. Kita kalau kerja tak dapat cuti marah. Tuhan bagi cuti, tak nak kerja juga. Gaji sangat kita. Jadi maknanya kita jaga larangan ihram tu. Sampailah hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, hari ke-10 dah nak balik. Keluar saja kita di tanah haramkah, niat ihram tadi terbatal dengan sendiri. Dengan sebab kita niat bersyarat tadi, maka dia sudah halal diri dia daripada larangan ihram. Tapi kalau dia tak niat bersyarat, ingat tu apa yang dia kena jaga? Larangan ihram tu lah sampai bila-bila. Kalau nak selesaikan juga, dia keluar saja ke tanah halal, kena cari kambing lah seekor. Kena cari kambing seekor, kambing yang cukup umur, lebih kurang 400 rial. Sembelihlah kambing itu, disebut sebagai dam ihsar. Masa nak sembelih tu, kalau kita nak sembelih sendiri boleh, wanita tu tak payahlah sembelih kan, wakil kepada orang lain, bagi tahu kepada orang yang diwakilkan itu bahawa ini adalah kambing untuk disembelih dam ihsar. Sebut nama orang yang buat. Sebut nama tu. Mati saja kambing, confirm orang sembelih tu kena maklum kepada orang yang dalam ihram tadi, bergunting rambut. Dan bergunting niat pula tahlul ihsar. Tadi dam ihsar. Maka niatnya untuk nak buat tahlul ihsar. Guntinglah rambut sekurang-kurang 3 helai. Baru larangan ihram 13 perkara tu gugur. Kalau bab yang kata larangan ihram tak boleh kahwin, ketika itu dia boleh kahwin. Dia boleh akad nikah. Kalau dia kahwin sebelum tu, dia kena pasahkan dulu. Kena bubarkan dulu perkahwinan tu. Setelah sembelih kambing, mati kambing, kita gunting rambut orang yang nak buat tahlul ihsar, lepas tu kena akad nikah semula. Faham dia? Itu saya katakan niat bersyarat ni sangat penting. Kalau sekiranya kita nak masuk ke Mekah, dirasakan takut-takut ihram kita ni berpanjangan, tolong benda ni, ya. Bagi hak lain lelaki pun boleh, tak semesti uzur haid saja. Mungkin tuan-tuan dan puan bawa ayah atau ibu yang sudah terlalu uzur,
Mungkin takut penyakit-penyakit kronik dia datang. Itu pun boleh niat bersyarat. Boleh niat bersyarat. Cuma jangan kita permudah-mudahkan saja niat bersyarat ini. Kalau kita dah dalam keadaan ada masyaqqah, ada darurahnya, kita boleh niat bersyarat. Okey, itu niat bersyarat bagi orang yang apa tadi? Sudah dalam keadaan uzur. Bagi yang belum uzur pun boleh juga kalau niat bersyarat. Bagi saya boleh. Kalau dia tak nak jaga larangan ihram lama lah kan. Ni katalah suatu hari lagi datang uzur. Sampai di miqat, tak kira daripada Madinah ataupun daripada sebelum Jeddah atau Qarnul Manazil. Lepas tu dia pun niat, sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya. Sekiranya datang keuzuran aku, maka halalah diri aku. Sebut halal diriku cukup. Jangan halalah diriku dengan sembelih seekor kambing. Itu cari penyakit. Kena sembelih kambing dulu baru halal. Ya? Sebut halalah diri aku, sudah selesai. Katalah sampai Mekah, terus dia berada dalam keadaan uzur. Secara automatik niat tu terbatal. Bila niat terbatal, dia tak perlu jaga larangan ihram. Kalau dia dah bersih, dia kena mandi, kemudian dia kena pergi tempat miqat yang baru. Dia kena niat umrah di sana, jaga larangan ihram seperti biasa, datang ke Mekah, tawaf di Baitullahil Haram, 7 keliling dengan sempurna, dengan yakin, pergi sa'i dengan sempurna dan yakin, dan bergunting, baru dia dapat umrah.